InsyaAllah. Baik, kita mulakan kuliah tauhid pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara amdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wallahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Okay. Ada. Baik, insya-Allah sambung lagi tadi. Apa kata sebahagian lagi, dia kata la yus'alullah an af'alihi abada. Fahuwal hakim bi hirmani wa ta'. Yahtasu bil fadli aqwaman fayarhamuhum. Wa diddu zalika la yahfa 'ala ra'i. Maksudnya apa tuan? Selama-lamanya Allah Taala la yusalullah an afali abada. Selama-lamanya Allah Taala tidak akan ditanya tentang ehwal segala perbuatannya. La yusalullah an afalihi abada. Tiada ditanya Allah Ta'ala tentang perbuatannya selama-lamanya. Fahuwal hakim, maka dialah Allah Ta'ala tu yang hakim, bijaksana. Bihirmani wa ta', dengan pencegahan dan juga pemberian. Dengan pencegahannya dan juga pemberian Allah Ta'ala. Yahtasu bifadli aqwaman fayarhamuhum. Dia mengkhususkan beberapa kaum dengan keutamaannya. Maka dia pun mengasihi mereka. Fayarhamuhum, maka dia pun mengasihi mereka. Wa diddu zalika la yahfa 'ala ra'i. Dan lawan demikian itu, lawan daripada mereka itu la yahfa, tidak samar. Tidaklah dia samar, tak tersembunyilah maksudnya. 'Ala ra'i. Wahai orang yang melihat. Al-ra'i, wahai orang yang melihat. Nampak? Jadi nak tunjuk kepada kita, Allah Ta'ala tidak akan ditanya di atas segala perbuatannya yang dilakukan terhadap makhluk ataupun kepada manusia lah. Kerana sifat dia Al-Hakim, Maha Bijaksana. Sama ada dalam bab pencegahan ataupun pemberian. Dalam bab iqab, penyiksaan, ataupun dalam bab a'ta', pemberiannya, kurniaannya kepada makhluk.
Kemudian dia mengkhususkan beberapa kaum dengan keutamaannya Allah, maka dia pun mengasihi mereka mana-mana kaum yang dia nak kasihi. Dan lawan demikian tadi tidaklah sama. Lawan yang demikian, lawan maksudnya lawan daripada kaum yang tidak dikhususkan tadilah, kaum yang tidak mendapat rahmat. Lawan dia kaum yang diazab lah. Dan lawan demikian itu tidaklah samar bagi Allah Ta'ala. Wahai orang yang melihat dengan mata hati lah. Macam tu. Boleh? Dan yang wajib mengiktikadkannya bahawa sebahagian daripada perbuatan-perbuatan hamba itu terbit dengan ikhtiarnya, dan sebahagian lagi dengan ittirarnya. Ittirar ni maknanya perbuatan yang datang secara serta-merta, seperti gementar kan, menggigil, gementar. Okey? Itu dikatakan ikhtiari, luar daripada kawalan. Luar daripada kawalan. Itu dengan ikhtiariyah. Itu dah sebut di belakang lah. Belakang kita dah kupas berkenaan dengan perbuatan ikhtiar dengan ittirariyah. Di muka buat berapa tu? Jauh dah belakang. Muka surat 230. dah bahar itu kan. Perbuatan berkenaan, dia ada dua jenis perbuatan makhluk ini. Satu perbuatan yang ikhtiari, tidak terpaksa. Kemudian ittirariyah, mana perbuatan terpaksa. Terpaksa, seperti gementar, menggigil. Mana yang benda tu luar daripada kawalan manusia sendirilah. Itu. Dan yang wajib mengiktikadkannya bahawa sebahagian dari perbuatan-perbuatan hamba itu terbit dengan ikhtiarnya, dan sebahagian lagi dengan ittirariyahnya. Maknanya bukan terbit daripada dia. Kerana tiap-tiap orang berakal dapat membezakan dengan pasti antara gerakan menendang dan gerakan gementar. Menendang dengan gementar kan, kita boleh bezakan lah. Tendang ni biasanya di dalam kawalan hamba itu. Menendang biasanya di dalam kawalan hamba. Hamba dapat mengawal dia punya tendangan tu. Nak tendang kat mana? Nak tendang kat punggung kan? Nak kat kaki? Nak kat badan? Kan biasa hamba tu boleh mengawal lah kat mana dia nak tendang. Gitu. Tapi kalau menggigil, gementar, dia tak boleh nak kawal lah. Dia main belasah je. Mana kena lah. Kan? Dia tak dapat nak aim lah. Belah mana yang dia nak tendang. Gitu. Dia luar daripada kawalan dia. Jadi perkataan musannaf dengan walaisa kullan yafalu ikhtiaran, maknanya ialah laisal abdu yakhluqu kulla fi'lin min af'alihi ikhtiyariyah. Bukanlah hamba itu menciptakan tiap-tiap perbuatan daripada perbuatannya yang ikhtiyariyah. Dia kata, ni perkataan musannaf. Apakah maksud kata musannaf laisa kullan yaf'alu ikhtiyari? Laisa kullan yaf'alu ikhtiyari, apa maksud Kalau segi terjemahannya, bukanlah dia itu menciptakan tiap-tiap perbuatan yang ikhtiyari. Apa maksudnya? Maksudnya laisal abdu yakhluqu kullu fi'lin min af'alihi ikhtiyari. Bukanlah hamba itu menciptakan tiap-tiap perbuatan daripada perbuatannya yang ikhtiyari. Daripada zahir, daripada pernyataan ini bahawa hamba itu menciptakan sebahagian dari perbuatan-perbuatan yang ikhtiyari saja.
Mana sebahagian saja yang dicipta oleh hamba ini, mana yang boleh dia kawal lah. Mana perbuatan yang boleh dia kawal oleh diri dia, maka itu dikatakan perbuatan dicipta oleh hamba itu sendiri. Kalau perbuatan itu tidak boleh dikawal oleh hamba, macam gemetar kan, itu bukan hasil daripada perbuatan hamba, tapi hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu. Kenapa tuan-tuan? Kerana kaedah menyebutkan di sini, iza taqaddamat adatun nafi an ada'il umum afadat salabal umum. Dia kata, iza taqaddamat adatun nafi, jika terdahulu adat nafi. Adat ni mana alat lah. Contohnya, mana adat nafi? Contohnya la, huruf la, adat nafi kan. Laisa, adat nafi kan. Walakin, nafi jugalah. La, lan, huruf lan, nafi. Lamma, nafi. Banyak ada macam jenis huruf nafi ni. Sebab huruf nafi ni bukan la saja. Kebiasaan kita dengar la itu adalah nafi. Tapi dalam bahasa Arab, dia bukan la saja nafi. Laisa pun nafi juga. Lakin, tetapi pun juga boleh bermakna nafi. Lan takum, jangan kau berdiri, itu menafi juga. Dia juga boleh bermakna nafi. Baik. Jadi kaedah menyebutkan iza taqaddaman adatun nafi ala adatil umum afadat salabat umum. Jika terdahulu adat nafi atas adat umum, maka dia memberi pengertian ternafinya keumuman. Dia memberi pengertian ternafinya keumuman. Sebagaimana pada perkataan lam akhuzu kulla darahim. Lam kau nafi kan? Lam akhuzu kulla darahim. Aku tak ambil semua dirham. Aku tak ambil semua duit dirham. Apa maksud aku tak ambil semua duit dirham? Maksudnya bahawa dia telah mengambil sebahagian dirham saja. Kalau dia kata lam akhuzu kulla darahim, aku tak ambil semua dirham, maksudnya apa tuan? Maksudnya dia ada ambil tak duit tu? Ada, tapi bukan semua. Kan? Dia ada ambil dirham, tapi bukan semua dirham dia ambil. Bukan bermakna dia tak ambil langsung. Dia ada ambil, tapi sebahagian saja. Dia kata lam akhuzu kulla darahim, aku tak mengambil semua dirham. Yang mana memberi pengertian bahawa dia telah mengambil sebahagian dirham sahaja. Sebahagian lagi dia tak ambil, sebahagian tak ambil. Macam tu. Bukan maknanya dia tak ambil langsung. Ambil. Baik. Jadi timbulnya pengertian yang seperti ini, bertentangan dengan maksud yang sebenarnya, yakni bahawa hamba itu tidak menciptakan satu perbuatan selama-lamanya. Hamba itu tidak menciptakan satu perbuatan selama-lamanya. Jadi timbulnya pengertian yang seperti ini bertentangan dengan maksud yang sebenar. Kerana maksud sebenar ialah bahawa hamba itu tidak menciptakan suatu perbuatan selama-lamanya. Terhadap hal ini ada dikatakan bahawa perkataan musannif dengan walam yakun mu'assiran. Walam yakun mu'assiran. Apa maksud walam yakun mu'assiran? Okey, walam yakun mu'assiran ni dia ada di muka surat 249. Lam yakun mu'assiran. Maksudnya, dan tidaklah kasab itu, usaha itu sebagai yang memberi bekas, maka hendaklah kamu ketahui, lam yakun mu'assiran, tidaklah kasab atau usaha itu sebagai yang memberi bekas. Dia kata lam yakun mu'assiran, tiadalah usaha itu sebagai satu yang memberi bekas. Kerana yang memberi bekas sebenarnya ialah perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba itu.
Jadi terhadap ini ada dikatakan bahawa perkataan musannaf dengan walam yakun mu'assiran adalah karinah ataupun petunjuk atas maksud, atas makna yang dimasukkan, dan kaedah itu adalah aglabiyah, adalah kaedah kebiasaan. Aglabiyah ni mana kebiasaan lah, bukan secara kulliyah, secara menyeluruh. Maka yang dimasukkan itu bukanlah menafikan keumuman, salabul umum, melainkan umumnya kenafian. Gitu. Bukanlah menafikan keumuman, bukan makna dia nak nafikan keumuman itu, melainkan umumnya kenafian, umum salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang sombong lagi suka membanggakan diri. Allah tak sukalah. Setiap kulla, mana setiap orang sombong dan setiap orang membanggakan diri, semuanya tidak akan disukai Allah Subhanahu wa taala. Gitu. So janganlah kita ada sifat sombong, sakabur terhadap orang lain. Jadi maksud di sini ialah umum salaf. Dia kata wal kaidah aglabiyah la kulliyah. Kaedah itu adalah secara aglabiyah, kebiasaan, la kulliyah, bukan maknanya secara menyeluruh. Pamuradu huna, dan maksud di sini ialah umum salaf, umum menafikan, umum kenafian. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak cinta setiap orang yang sombong lagi suka membanggakan diri. Okey? Jadi umumnya itu mana umumnya kenafian, umum masalah lah. Dia kata. Jadi mengenai tujuan musannaf dengan ucapan itu adalah menyatakan penolakan atas Mu'tazilah. Dalam ucapan mereka, sesungguhnya hamba itu menciptakan perbuatan-perbuatan dirinya yang ikhtiari. Jadi tujuan musannaf ni, dia nak sebut benda ni, tujuan nak menolak pandangan daripada Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah menyatakan bahawa sesungguhnya hamba itu menciptakan perbuatan-perbuatan dirinya yang ikhtiari. Dan hanya saja musannaf menegaskan penolakan atas tiap-tiap daripada Jabariyah dan Mu'tazilah pada bait ini, sedangkan penolakan tersebut sudah dapat diketahui pada bait syair yang sebelumnya. Bait syair muka surat 48. Bait syair 48. Okey, bait syair 48 kita dah bahaskan. Tuan-tuan lihat di muka surat 247 tu balik, berkenaan dengan perbuatan hamba kan. Kalau lihat mazhab ahli sunnah, dia kata mazhab ahli sunnah menyebutkan bahawa tidak ada bagi hamba itu di dalam perbuatan-perbuatannya yang ikhtiari kecuali kasab, kecuali usaha je. Dia kata kan, ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada bagi hamba itu dalam perbuatan-perbuatan yang ikhtiari kecuali kasab, usaha. Itu ahli sunnah. Okey. Yang kedua, Jabariyah. Jabariyah pula dia kata dalam muka surat 247, ulang balik, bahawa tidak ada bagi hamba itu kasab, usaha, melainkan dia adalah majbur, terpaksa, seperti bulu yang tergantung di udara, dibolak-balik oleh angin sebagaimana dia suka. Itu golongan Jabariyah. Kemudian Mu'tazilah pula pegangan mereka, hamba itu adalah pencipta bagi perbuatan-perbuatan yang ikhtiari dengan kudrah yang diciptakan Allah Ta'ala kepadanya. Dan kita ni memilih pertengahan. Kita pilih pertengahan. Pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi benda tu kita dah bahas lah hari tu. Baik. Dan hanya saja musannaf menegaskan penolakan atas tiap-tiap daripada Jabariyah dan Mu'tazilah pada bait ini, sedangkan penolakan tersebut
sudah dapat diketahui pada bait yang sebelumnya, iaitu pada bait yang ke-48, adalah disebabkan para ulama tidak merasa cukup di dalam hal penolakan terhadap mazhab-mazhab yang fasid kecuali dengan penegasan. Tak cukup hanya sekadar tolak, tapi mesti ada alasan lah. Alasan tolak apa? Tak cukup kata tolak aja, tolak ialah. Tak cukup macam tu, mesti ada sebab kenapa tolak. Macam kan? Baik. Seterusnya kita masuk bahasan yang ke 50. Fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'azzibna fa bimahdil adli. Ni bagus ni syair ni. Ni syair bahasan 50 Pahala Allah adalah semata-mata kerana kurnia-Nya dan azab Allah adalah semata-mata dengan keadilan Dia. Pahala Allah Ta'ala bagi pada kita ni semata-mata kerana kurniaan-Nya, dan azab Allah Ta'ala dikenakan pada manusia semata-mata kerana keadilan-Nya. Dia sebutlah syair itu, dia kata fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'azzibna fa bimahdil adli. Dan maka jika Dia memberi kita pahala, itu adalah kerana semata-mata kurniaan-Nya Allah. Dan jika Dia azab kita, maka itu adalah dengan semata-mata keadilan-Nya Allah. Semata-mata keadilan Allah, bukan kezalimannya, bukan kebengihannya, kan, kemarahan dia dan sebagainya, tapi semata-mata dengan keadilannya. Jadi apa kata musannif? Bait syair ini adalah pencabangan atas apa yang telah terdahulu berupa wajibnya Allah Ta'ala tadi bersendirian dengan mencipta segala perbuatan hamba, dan bahwasanya tidak ada bagi mereka kecuali kasab, kecuali usaha je, kata musannif. Jadi bait ini adalah cabang, tafriq lah, cabang lah. Bait ini merupakan tafriq ataupun cabang atas apa yang telah terdahulu kita bahaskan, apa yang kita dah bincang sebelum ni, berupa wajibnya Allah Ta'ala itu bersendirian dengan mencipta segala perbuatan hamba, dan bahawasanya tidak ada bagi mereka itu hamba kecuali kasab, kecuali usaha sahaja, semata-mata usaha. Jadi rupa daripada percabangan, rupa daripada tafriq itu adalah bahawa tidak pernah terjadi dari mereka kebaikan yang dengannya mereka berhak memperoleh pahala, dan tidak pula kejahatan yang dengannya mereka berhak memperoleh seksa. Maka fa di situ adalah litafriq. Fa in yusibna, fa tu fa tafriq. Tafriq ni cabang lah, cabang pembahasan di belakang tadi yang kita dah bahas di bait syair yang ke-48, bait syair 49. Okey, sekarang ni bait syair ke-50. Jadi fa itu fa tafriq, dia kata fa cabang. Dia fa pun macam-macam jenis fa. Fa fasihah ada, fa tafriq ada, kan? Fa huruf ataf pun ada. Macam tu. Jadi rupa daripada percabangan ataupun tafriq itu bahawa tidak pernah terjadi dari mereka kebaikan yang dengannya mereka berhak memperoleh pahala, dan tidak pula kejahatan yang dengannya mereka berhak memperoleh seksa. Melainkan itu semuanya sama ada kurniaan Allah ataupun keadilan Allah. Kalau pahala tu, kita dapat pahala tu semua kurniaan Allah, bukan disebabkan amalan kita. Bukan disebabkan amalan kita. Oh, amalan aku banyak, oh sembahyang aku banyak, oh zakat aku banyak, haji aku banyak, umrah aku banyak, kan? Umrah aku banyak, sedekah aku banyak, korban aku banyak, semua banyak. Jadi kita mendapat pahala tadi semuanya di atas kurniaan Allah, bukan disebabkan amalan itu. Itu kalau seandainya kalau kita diseksa sebabkan oleh kita buat maksiat, kan, mencuri, rompak, zina, bunuh dan sebagainya,
Kan Allah Ta'ala buat tadi seksa itu sebabkan keadilan dia. Bukan balas dendamnya Allah Ta'ala kan pada kita. Bukan dia balas dendam. Oh, kau tak tahu pada aku balas dendam lah. Aku belasah kau, pukul lah, seksa lah. Dengannya. Baik. Dan boleh juga dikatakan bahawa fa itu ialah fa fasihah. Fasihah ni untuk memperjelaskan lah. Fasih, berjelas. Kerana dia menjelaskan. Nampak? Dia menjelaskan tentang satu syarat yang dibuang. Dan takdirannya, apa takdirnya? Rupa-rupanya ada takdir. Mana sebelum fa'in yusibna bi mahdil fadli ini, ada takdirnya. Apa takdirnya? Iza alimta infiraduhu ta'ala bi khalqi af'alina khaira kanat aw syarra fa in yusibna fa bi mahdil fadli. Gitu. Jika engkau telah mengetahui bersendiriannya Allah Ta'ala dengan penciptaan terhadap perbuatan-perbuatan kita yang baik ataupun yang buruk, maka dia memberi kita pahala sehingga akhirlah. Maka dia beri pahala disebabkan kurniaan dia, semata-mata kurniaan dia. Wa in yuzibna, dan kalau dia azab kita fa bi mahdil adli, hanya semata-mata dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sebabnya kita jangan orang kata ujub, rasa ujub, oh pahala aku banyak, zakat aku banyak, baca Quran banyak, kan? Jadi kita jangan rasa ujub pula. Semua kalau dapat pahala tu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat catatan. Para ulama telah sepakat bahawa Nabi Adam, yang ini sekalian manusia, bahawa Bani Adam mana sekalian manusia, akan diberi pahala dan juga akan seksa. Adapun malaikat, maka akan datang pembicaraan dalam hal yang diberinya mereka pahala. Pada bait syair ke-85, 85, yang berbunyi, babi kulli abdin hafizuna ukila. Babi kulli abdin hafizuna ukila. Dia syair 85 lah perbicaraan berkenaan malaikat. Adapun jin, maka para ulama bersepakat bahawa yang kafir di antara mereka terkena azab di akhirat dan diperselisihkan dalam hal yang mukmin di antara mereka. Ini jin lah. Jin dia kata. Adapun jin, dia kata, maka para ulama sepakat bahawa yang kafir di kalangan mereka jin itu terkena azab di akhirat. Dan diperselisihkan, mana khilaf dalam hal yang mukmin, jin yang mukmin. Sama ada di antara mereka ada beberapa pendapat berkenaan dengan jin mukmin. Yang pertama, sesungguhnya mereka itu seperti manusia. Diberi pahala atas ketaatannya dan diberi seksa atas kemaksiatannya. Itu yang pertama. Jin Yang pertama jin. Kaul yang pertama dia kata sesungguhnya mereka itu jin sama seperti manusia. So diberi pahala kalau mereka buat taat, jin buat taat. Dan kalau jin buat maksiat, jin pun kena seksa. Jin pun kena seksa. Kita jangan anggap kita kena seksa je, jin pun kena seksa juga, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pahala bagi mereka kecuali keselamatan daripada neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, jadilah kamu seperti tanah. Seperti juga dikatakan kepada binatang. Ini kaul yang kedua lah. Kaul kedua dia kata tak ada pahala. Tak ada pahala bagi mereka kecuali keselamatan daripada neraka saja. Dikatakan bagi mereka, kan, jadilah kamu seperti tanah. Sama seperti binatang, kan diarahkan menjadi tanah semula. Setelah habis orang kata hisap. Penghisapan di atas binatang-binatang tadi. Kemudian yang ketiga, mereka berada di pinggir-pinggir syurga. Jin tadi dia duduk kat tepi-tepi syurga tadi, tuan.
dalam keadaan mereka dapat lihat oleh sekalian manusia daripada satu tempat yang mana mereka sendiri tak dapat melihat manusia. Hang nampak? Kat dunia kita tak dapat lihat dia. Akhirat besok dia pula tak dapat lihat kita. Tapi kita dapat melihat mereka. Oh, dapat dia. Oh. Siapa yang minat sangat nak tengok jin tu? Siapa yang minat sangat tengok jin tu? Besok akhirat esok. Kalau kita masuk syurga esok, kita nampaklah jin. Jin duduk kat tepi-tepi syurga tu, tuan. Ni kaul yang ketiga. Mereka berada di pinggir-pinggir syurga dalam keadaan mereka dapat dilihat oleh sekalian manusia dari satu tempat yang mana mereka sendiri tak dapat melihat manusia. Ini adalah kebaikan. Ini adalah kebalikan dari keadaan mereka di dunia. Dia terbalik pula. Kat dunia kita tak nampak dia kan. Kita tak nampak dia, mana dia duduk pun kita tak tahu. Tapi dia ada lah mana-mana. Balik tiang ke, balik kain ke, balik lansir ke kan. Macam tu. Balik tembok ke. Kita tak nampak. Tapi dia nampak kita. Akhirnya besok kita pula tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah nak baca apa-apalah nak pandang jin besok. Memang Allah Ta'ala akan singkapkan. Nampak tu. Baik. Kemudian yang keempat. Yang keempat, golongan jin berada di A'raf. A'raf dia kedudukan antara syurga dengan syurga dengan neraka. Ini kaul yang keempat. Mereka berada di Al-A'raf. Baik. Kemudian perkataan musannaf dengan Fabimahdil Fadli. Fabimahdil Fadli tadi maksudnya adalah Fa'isabatuhu lana innama hiya bifadlihi al-mahdi al-khalis. Fa'isabatuhu lana innama hiya bifadlil mahdi al-khalis. Maka pemberiannya akan pahala kepada kita hanyalah dengan kurniaannya yang murni. Hanyalah dengan kurniaannya murni. Maksudnya, makna daripada bifadlil mahdi adalah pemberian dari ikhtiar, maknanya kebiasaan memilih yang sempurna. Bukan daripada ijab ataupun ta'lil. Bukan daripada kerana-kerana. Dengan sekira dia memberi pahala kepada kita sedangkan dia tidak mempunyai ikhtiar dalam hal pemberian pahala itu selama-lamanya. Kerana keadaannya sebagai elat yang terbit daripadanya. Segala yang dielatkan, segala yang dikeranakan tanpa ada ikhtiar baginya. Sebagaimana yang dikatakan oleh hukama. Sebagaimana dikatakan oleh hukama. Dan bukan pula daripada ujub. Ujub maknanya kewajipan. Sekira pemberian pahala itu adalah satu keharusan yang tidaklah baik atas Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkannya. Maka dia memberi pahala kepada kita dengan ikhtiarnya. Akan tetapi berserta wujub sebagaimana dikatakan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata wajib Allah Ta'ala bagi pahala. Mu'tazilah kata wajib Allah Ta'ala bagi pahala. Hukamat Hukamat pula kata Allah Ta'ala bagi pahala pada kita kerana. Dikeranakan kerana itu. Dikarenakan amalan soleh manusia, maka diberikan pahala. Ini kata hukamat. Ini kata hukamat. Maknanya bita'lil lah. Dengan disebabkan oleh kerana sesuatu, maka Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Kalau bukan kerana, maka Allah Ta'ala tak bagi pahala. Itu bukan. Itu pendapat daripada hukama. Kata pengarang kitab. Gitu. Ulang semula. Makna daripada Al-Fadlil Mahdi adalah pemberian daripada ikhtiar. Makna kebebasan memilih yang sempurna. Bukan daripada ijab, mana ta'lil. Dengan sekira dia memberi pahala kepada kita sedangkan dia tidak punya ikhtiar dalam hal pemberian pahala itu selama-lamanya. Kerana keadaannya sebagai elat. Elat atau sebab yang terbit daripadanya, segala yang dielatkannya, segala yang disebabkan tanpa ada ikhtiar baginya. Sebagaimana dikatakan oleh hukama. Dan bukan pula daripada wujub. Kewajipan sekira pemberian pahala itu adalah satu keharusan
yang tidaklah baik atas Allah Ta'ala meninggalkannya. Dan dia memberi pahala pada kita dengan ikhtiarnya, akan tetapi berserta wajib sebagaimana dikatakan Mu'tazilah. Sedangkan yang sebenarnya Allah Ta'ala bagi pada kala kita tu bukannya wajib dia bagi pahala pada kita. Tak wajib pun dia nak bagi pahala pada kita. Dan dia bagi pahala tu bukan disebabkan oleh kerana tadi. Kata ulama kata Allah Ta'ala bagi pada kita pahala kerana amalan soleh kita, kerana ketaatan kita, kerana ini dan sebagainya, maka Allah Ta'ala bagi pada kita. Soalan macam Allah Ta'ala dipaksa pula. Soalan Allah Ta'ala macam dipaksa memberi pahala kepada kita. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala tidak pernah dipaksa untuk memberi pahala kepada kita. Terpulang dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendirilah. Macam tu. Baik. Maka mazhab Ahlussunnah. Okey, Ahlussunnah. Maka mazhab Ahlussunnah bahawa pemberian Allah Ta'ala akan pahala kepada kita adalah dengan kurniaan yang murni. Bifadil khalis. Tidak dicampuri dengan ijab tadi. Maknanya ta'lil sebab. Dan tidak dicampuri dengan wujub. Wujub. W-U-J-U-B. Wujub maksudnya wajib. Tidak dicampuri dengan wajib kena beri pahala. Tidak dicampuri dengan kerana itu kena bagi pahala. Kan? Kerana kau rajin sembahyang, maka aku bagi pahala. Kan? Kerana kau datang masjid, maka aku bagi kau pahala. Tak ada. Itu bukan, kan? Itu tak ada kemengena dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita kena faham tu. Kadang kita tak faham. Bila kita sembahyang banyak, kita baca Quran banyak, kita rasa, oh Allah Ta'ala mesti bagi aku pahala. Kan? Pahala aku banyak ni. Kan? Ni confirm masuk syurga ni. Sebabkan pahala banyak, sembahyang banyak, zakat banyak, derma banyak, korban pun banyak. Kan? Korban sana sini, bukan saja korban di Malaysia, masa kadang kita pun korban di luar negara dan sebagainya. Jadi kita rasa macam overconfident lah. Oh, mesti aku masuk syurga banyak ni. Sedangkan Allah Ta'ala bagi pahala, benda tu tak wajib pun, kata Allah, aku bagi pahala kat kau. Macam tu. Baik. Maka mazhab Ahlussunnah bahawa pemberian Allah Ta'ala akan pahala kepada kita adalah dengan kurniaan yang murni, bifadil khalis, yang tidak dicampur dengan ijab. Mana ijab, mana ta'lil. Ta'lil maksud ta'lil kerana. Dan wujub, mana wajib. Macam tu. Maka perkataan kami dengan bifadli adalah penolakan kepada pendapatnya hukamat tadi. Yang mana Allah Ta'ala bagi pahala pada kita dengan sebab ta'lil, kerana. Dan perkataan kami dengan khalis adalah penolakan bagi pendapatnya Mu'tazilah. Yang menyatakan Allah Ta'ala wajib bagi pahala pada kita. Macam tu. Dan yang menunjuk atas mazhab Ahlussunnah bahawa ketaatan hamba meskipun banyak tidaklah mencukupi sebagai rasa syukur terhadap sebahagian dari apa-apa yang telah dikurniakan Allah Ta'ala atasnya. Maka bagaimanakah boleh terbayang bahawa dia berhak memperolehi balasan atas ketaatannya. Kata Musonah. Faham kan? Tinggi dia punya tu. Dia punya apa kata-kata tu. Dan yang menunjuk atas mazhab Ahlussunnah bahawa ketaatan hamba ni, ketaatan kita buat ni, kan, meskipun banyak, pada pandangan kita lah, meskipun banyak, tidaklah mencukupi sebagai rasa syukur terhadap sebahagian daripada apa-apa yang dinikmatkan Allah Ta'ala atasnya. Tak cukup sebenarnya ketaatan kita buat tu, kan? Sembahyang kita buat tu lah, ibadat tu, macam-macam ibadat kita buat, kan? Kita keluar duit sampai berapa puluh ribu, pergi haji, pergi umrah dan sebagainya, kan? Setiap tahun kita bagi, kan? Sebenarnya itu pun belum cukup, kan? Rasa syukur kita lah kepada Allah Ta'ala. Maka bagaimana boleh terbayang bahawa dia berhak memperoleh balasan atas ketaatannya,
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini persoalan yang disimpulkanlah di musannaf. Aja tu. Boleh? Boleh tu kemudian kita akan datang sambung lagi perkataan musannaf. Wallahu a'lam bissawab. Dia berhenti muka surat 259. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan kasih. Pasti anda bertanya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahlana fu'ala fin. Allahumma faqina fidin. Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.